Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairum man zakkaha anta waliyuha maulaha. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Ya, alhamdulillah, lebih dahulu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semua muslimat yang hadir, mudah-mudahan dalam rahmat Allah. Ialah insya-Allah pada petang ni kita akan sambung terus ayat yang keempat. Jadi bagi yang tak ikuti ayat yang lalu tu boleh tengok video lah dalam yang Haji Adam bagi dalam tu. Jadi hari ni kita tak nak membuang masa, kita terus masuk ayat yang keempat. Bahagian kedua surah Al-Ma'un. Ini kita bahagian kedua surah Al-Ma'un. Okay, sebelum tu kita faedah yang kita boleh dapat daripada ayat pertama sampai ada kedua dan ketiga. Boleh kita ambil beberapa faedah daripada ayat pertama, kedua dan ketiga. Di ayat pertama Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Di sini mula dengan apa dia? Soalan. Menunjukkan apa faedah dia? Pentingnya kita untuk mengenal pasti sifat-sifat pendusta agama ni. Menunjukkan kepentingan untuk kita mengenal pasti sifat-sifat apa dia? Orang-orang yang mendustakan agama. Bukan dia menolak agama mendustakan agama. Okey, pertama menunjuk ini kepentingan kita mengenal pasti sifat-sifat orang-orang yang mendustakan agama. Kerana ciri-ciri ini amat dekat dengan orang-orang Islam. Kerana ciri-ciri ini amat hampir dengan orang-orang Islam, bukan orang kafir lah. Orang yang kafir memanglah dia bukan dusta lagi, dia kafir lah. Ni Allah tak kata dia kafir, Allah kata dia dusta. Dia cakap okey, setuju, tapi sebenarnya dia tak, contohnya. Itu maksud dia. Jadi perkara pertama. Jadi pendustaan agama ni ada berapa? Boleh. Dapat yang poin pertama tadi, apa dia? Ayat Allah mulakan ayat ni dengan apa? Pertanyaan untuk kita apa? Sebagai menunjukkan kepentingan untuk apa? Kita kenal pasti sifat-sifat orang yang mendustakan agama. Kedua, kerana apa? Kerana orang yang mendustakan agama ni apa? Amat dekat dengan orang Islam lah. Amat dekat dengan orang Islam. Ciri-ciri dia memang orang Islam lah tu yang buat. Kalau Acong memang tak buat lah. Acong memang tu bukan agama dia pun. Kan? Kalau Mutu, kita boleh kata tak dia mendusta agama. Tak, memang dia tak ada agama pun, bukan agama dia. Sebab tu ni cerita kita lah. Okay? Jadi yukadzibu biddin. Apa makna ad-din? Okay, yang ketiga mendustakan agama bermaksud pertama apa? Tidak sombong, iaitu mendustakan ajaran Islam. Satu. Mendustakan ajaran Islam. Yang kedua, mendustakan hari pembalasan. Dapat? Poin kedua. Dapat? Itu maksud dia. Mendustakan agama ni maksud dia mendustakan ajaran Islam. Yang kedua, mendustakan hari pembalasan. Faedah ayat 1. 4 faedah saya bagi tu. Menunjukkan kepentingan kita nak Allah suruh kita kenal pasti sifat-sifat siapakah pendusta agama. Kerana apa? Dia sangat dekat dengan kita. Terdedah kita boleh jadi golongan ni. Dan maksud mendustakan agama apa? Mendustakan agama Islam tu, ajaran Islam tu, dan mendustakan hari pembalasan. Ciri-ciri utama dia
Apa dia? Ciri-ciri utama dia yadu'ul yatim. Apa tu? Mengherdik, membiarkan, menolak pun boleh juga. Ciri-ciri utama dia adalah menindas ataupun berlaku zalim kepada siapa? Anak yatim. Melakukan kezaliman terhadap anak yatim. Apa itu anak yatim? Anak yatim ialah orang yang kematian bapa dan belum balik. Yang kedua, ciri kedua dia apa? Tidak mempedulikan untuk apa? Memberi makan ke? Untuk menggalakkan lah. Menganjurkan. Tidak mempedulikan untuk menganjurkan. Memberikan hak-hak keperluan kepada orang miskin. Bukan makan je. Memberikan hak-hak keperluan kepada orang miskin. Ni dua ciri itulah utama yang Allah kata mendustakan agama. Baik. Okey, bolehlah sikit faedah dia. Okey, fawailul lil musallin. Kita tengok ayat. Fawailul lil musallin. Fa boleh? Mana dia? Maka wailun apa? Celakalah. Celakalah ni. Celakalah. Dia sama makna macam binasalah maksud dia juga. Binasalah atau celakalah. Dia macam doa juga macam celaan. Okey. Jadi dalam Quran ada tak Allah sebut celaka dalam Quran? Banyak. Ada beberapa ayat Allah kata celaka. Dalam surah Al-Mutaffifin. Cuba tengok surah 83 ayat 1. Wailul lil mutaffifin. Ya. Jadi kita tengok surah 83 ayat 1. Jadi Allah sebut celaka ni, wailun ni dalam Quran. Kepada siapa nama dia? Al-Mutaffifin. Al-Mutaffifin. Wailun lil mutaffifin. Tengok berapa ciri-ciri golongan yang Allah sebut celaka dalam Quran. Apa makna dia tu? Jumpa ayat surah tu. Wailun lil mutaffifin. Apa makna dia? Orang yang maksudnya nak tahu? Cuba kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wailul lil mutaffifin. Alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Itu ciri dia dua. Pertama apa? Al-Mutaffifin maksud dia? Nak faham maksud Al-Mutaffifin kena baca ayat 2 dan 3. Pertama, alladzina idza iktalu 'alan nasi. Apa maksud dia? Iktalu tu mana? Alladzina idza iktalu. Alladzina idza iktalu, kemudian 'alan nas.
Jadi dia bila dia ambil pemberian orang. Ambil bahagian orang lah, sukatan orang lain. Jadi dia diberi amanah untuk apa dia? Sukat orang lain punyalah. Bukan. Allazina iza apa dia alan nas. Iaitu bila dia nak ambil dia punya hak daripada orang lain. Faham? Bila dia nak ambil bahagian dia daripada orang lain, dia nak apa? Dia nak cukup bahagian saya. Ini hak saya. Okey, itu maksud dia. Saya nak cakap masa ni umum sebab sebenarnya al-mutaffifin ni bukan niaga je. Kalau kita baca tafsir betul-betul, dia bukan meniaga je. Hak isteri dengan suami, bila hak suami, dia balik rumah, dia nak layan je. Bila dia punya hak, dia tak bagi. Itu al-mutaffifin juga. Faham tak ni? Makna dia, itu sebenarnya mutaffifin maksudnya, seperti saya kata apa tadi? Bila dia nak ambil hak dia di tangan orang, hak dia lah. Manusia, dia nak cukup. Okey, itu satu. Ayat 2 kan? Okey, sebaliknya tengok ayat 3 pula. Apa dia? Wa iza kaluhum aw wazanuhum. Okey, bila orang lain nak ambil hak orang lain daripada dia. Kan? Hak kita ni memang ada hak orang di sisi kita yang kita kena bagi. Betul Contohnya suami, dia ada hak untuk diberikan pada isteri dia. Isteri pun sama kan? Jadi bila orang lain pula nak minta hak dia daripada kita, dia buat apa? Dia kalau boleh itu nama dia mutaffifin. Kita pernah tak buat macam tu? Baru nampak, baru kita rasa ya Allah ni mutaffifin. Boleh faham? Siapa saja yang bila dia nak ambil bahagian dia daripada orang, kalau boleh berkira betul lah, nak cukup. Tapi bila orang lain pula nak bagi, dia rasa macam, tak apalah kot. Kan? Dia kalau boleh, tak payahlah penuh. Tak apa, boleh. Time dia boleh, time orang tak boleh. Itu nama dia mutaffifin. Barulah nampak. Tidak semua kena kat siapa? Orang meniaga je kan? Tak. Kalau masuk office, bekerja dengan majikan pun sama. Bukan meniaga je. Nampak tak? Semua luas makna dia. Yang paling utama suami isteri. Hak dia. Antara ibu dan anak. Sama tak? Sama. Mutaffifin juga. Anak ni kan, kalau tak dapat daripada mak dia, dia hempas-hempas nak je. Tapi bila mak dia minta tolong sikit je, baru cakap, mutaffifin juga. Kan? Dia nak ibu dia penuhi hak dia. Kan? Nak makan. Tapi bila dia pula nak penuhi hak ibu dia, suruh apa-apa, itu juga mutaffifin ayat tu. Nampak? Belum kita nampak macam tu baru dia makna dia luas. Itulah maksud al-mutaffifin. Jelas tak? Apa dia al-mutaffifin? Ulang balik. Yang pertama, ciri dia. Bila dia nak dapatkan hak dia dari tangan orang, dia nak apa? Nak cukup. Bukan banyak lah, cukup. Just taufun. Okey. Dia nak apa dia? 100%. Kan? Bila orang lain nak dapatkan hak dia daripada dia, kalau boleh, dia nak kurang-kurangkan. Nampak tak? Itulah al-mutaffifin. Mudah-mudahan kita boleh buangkan sikap macam tu. Ini sikap yang Allah kata apa? Orang ni akan celaka. Cuba tengok ayat 4. Apa ayat dia tu kata? Ala yazunnu la. Apa maksud dia? Tidakkah mereka yakin yang mereka semua akan dihidupkan semula? Maknanya orang yang macam ni, kalau dia berani buat, maknanya dia beriman dengan hari akhirat tak? Tak. Itulah nak gambarkan. Orang yang macam tu, walaupun dia kata dia beriman, sebenarnya dia tak beriman kepada hari akhirat. Bukti dia buat perangai tu. Jadi siapa yang buat perangai tu, sebenarnya dia ada masalah dengan keimanan kepada hari kebangkitan. Kalau dia betul-betul beriman, dia tak akan buat. Okey. Ayat 4. Kemudian, liyaumin azim, pada hari yang besar. Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin, pada hari manusia akan berdiri depan siapa? Rabb yang cipta alam ni. Kemudian kalla, apa dia?
Kalla inna kitabal fujjar. Jadi tengok, lepas tu cerita pasal amalan yang buruk lah. Jadi ini pertama Jadi Allah sebut celaan kepada siapa? Orang-orang yang apa ni? Apa kita nak kata mutaffifin ni? Curang lah kita kata Yang curang lah. Orang-orang yang dicurang. Curang ni banyaklah perkara. Okey. Yang seterusnya, apa yang orang golongan yang Allah cela? Surah Wailul likulli humazatil lumazah. Surah apa tu? Surah nombor 104, betul? Ayat 1. Ayat 1 kan? Humazah lumazah. Humazah lumazah. Humazah apa? Pengumpat. Lumazah pencela. Jadi ini dosa apa? Tadi ni dosa perbuatan. Ini dosa apa? Dosa mulut. Jadi jaga-jaga dengan mulut. Apa dia? Allah kata wailul likulli humazatil. Humazah maknanya dia buruk ke orang dalam keadaan orang tu tak tahu. Humazah. Lumazah pula, dia burukkan orang tu depan-depan orang tu. Caci depan-depan. Tu namanya lumazah. Satu belakang, satu depan. Maksud dia? Jadi kerja dia komen je, kerja dia kritik je lah. Tapi dia sendiri, dia je sendiri, dia tahu bila orang buat ni semua, ni hapulah macam ni. Tapi dia tak buat apa-apa pun. Dia buat apa? Ayat 2, dia buat apa? Komen je lah. Dia buat apa? Allazi jama'a malan wa haddadah. Jadi hidup dia untuk diri dia sendiri je. Apa dia? Dia sendiri sibuk pentingkan diri dia, tu bilang-bilang dia dapat apa dah. Jadi orang ni Allah kata celaka. Sebab itulah kita kadang-kadang kena banyak muhasabah diri kita lah kadang-kadang. Ni malah manusia ni kalau nak buat apa pun kebaikan bukanlah sempurna. Kan? Memanglah, lepas tu kita pun kritiklah kebaikan yang dia buat. Apalah buat macam ni, sepatutnya macam ni. Tapi yang kritik tu tentang lebih buruk daripada orang yang buat tu. Dia pula tak buat apa-apa pun. Dia tahu komen je orang tu. Kalau suruh dia buat, dia tak nak buat pula. Ini golongan yang Allah kata apa? Celaka. Yang kedua. Okey. Jadi kita hati-hati dalam sikap ni. Ya. Bila Allah sebut celaka, maknanya dia akan dapat bahagian mana? Memang dia tak akan dapat syurga. Dia dapat neraka. Dapat neraka. Lepas ayat ni terus cerita neraka, mutaffifin. Lepas ni cerita pasal apa? Neraka. Kita baca sampai habis lah ni.